يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ibu ayah dirahmati Allah, syukur pada Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Masnah, Makcik Nia Rizal, Umi Naimah, Ibu Zainab dan yang lain. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 14 Oktober 2021, pengajian pukul 10.30 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita sambung kita punya perbahasan asas mengenai mausuf sifat, dan saya nak bincangkan ada dua contoh yang kita jumpa pada pagi tadi, iaitu contoh al-qaum. Ingat tak ibu ayah yang salin pagi tadi? Boleh tak kongsikan apakah kalimahnya qaum apa tadi? Saya lupa. Tolong kongsikan balik siapa yang salin pagi tadi? Okey. Boleh Ibu Maimunah? Boleh Ibu kongsikan? Qaum az-zalimin. Al-qaum az-zalimin. Okey. Al-qaum az-zalimin. Surah apa Ibu? Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ya. Ayat berapa? Ayat 5. Ayat 5 ya. Okey Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Sama Ustaz. Surah Okey Ibu. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Okey. Ayat 5. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok pada kalimat Al-Qawma Al-Zalimin yang kita bincangkan pagi tadi. Muka surat 553. Terima kasih banyak Pak Cik Wahab ya. Jadi Al-Qawma Al-Zalimin, terima kasih banyak Haji Zainal tuliskan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah, cuba tengok Al-Qawma Al-Zalimin yang kita bincangkan pada pagi tadi, di mana Al-Qawma Al-Zalimin adalah contoh kepada mausuf sifat ya. Ibu ayah tengok Al-Qawma ini nampak macam isim mufrad, Al-Zalimin jamak muzakkar salim, sedangkan mesti sama-sama jamak atau sama-sama mufrad. Antara syarat kita dah belajar dah hari itu kan. Cuma kita belajar pagi tadi Al-Qawma memang dia isim mufrad, tetapi maknanya ibu ayah maknanya mufrad ke jamak. Bila kita sebut qaum itu mesti seorang ke ataupun mesti lebih daripada 3 orang. Mesti ramailah bila sebut qaum, mesti ramailah bilangannya. Kan, dia datang bawa kaum. Bukan cakap 2-3 orang, mestilah berpuluh-puluh orang bawa kaumnya. Jadi isimnya lafaz mufrad tetapi maknanya jamak. Oleh kerana makna qaum ini jamak, okey. Jadi sesuai tak dia jadi mausuf, az-zalimin jadi sifat, sesuai tak? Jawapannya sesuailah ya, sesuai. Kenapa? Kerana az-zalimin walaupun dia jamak muzakkar salim, dia kena pada makna dengan al-qaum, yang mana al-qaum walaupun dia mufrad maknanya jamak. Okey, jadi di sini cukup syaratnya sama-sama, pertama sama-sama ma'rifah. Al-qauma pun ma'rifah, az-zalimin pun ma'rifah. Yang kedua sama-sama muzakkar. Al-qawma muzakkar, al-zalimin pun muzakkar. Yang ketiga, al-qawma walaupun dia isim mufrad tetapi dari segi i'rab. Al-qawma i'rabnya nasab. Al-zalimin pun sama-sama nasab. Cumanya al-qawma, apakah alamat nasab pada al-qawma?
alamat nasabnya adalah fathah zahirah. Az-zalimin jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim nasab dengan apa ibu ayah? Az-zalimin jamak muzakkar salim, apakah alamat nasabnya? Ya, betul. Alamat nasabnya adalah huruf ya. Nasab dengan ya. Okey. Sama-sama nasab, cuma al-qawma nasab dengan fathah, az-zalimin nasab dengan ya. Yang ketiga dari segi mufrad musanna jamak. Al-qawma isim mufrad, tetapi makna jamak. Oleh kerana maknanya jamak, sesuailah dengan az-zalimin, yang mana dia memang kalimah ni sendiri memang kalimah jamak. Jadi kategori jamak muzakkar salim. Jadi cukuplah syarat-syarat untuk az-zalimin jadi sifat pada al-qawma. Maka terjemahnya akan jadi kaum yang zalim. Kaum yang zalim. Okey. Untuk perbahasan al-qawma az-zalimin, jelas tak ibu ayah semua? Perbahasan al-qawma az-zalimin, jelas tak semua? Jelas ya? Jadi ini adalah poin penting, iaitu al-qawma tadi. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Contoh yang kedua tadi, apa contoh yang kedua? Siapa bagi? Ibu Maslinah bagi tadi. Apa contoh yang Ibu Maslinah bagi? Halim kan tadi, ibu ayah? Okey, Haji Zainal ada soalan, boleh Haji insya-Allah? Assalamualaikum Tuan Haji. Apa soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Yang tanya al-qawma tu dia nasab Okey. Adakah sebab apa ni faktor amil Yahdi tu menyebabkan dia nasab tu, bolehkah kita katakan Yahdi tu menjadi amil? Betul. Yahdi tu jadi amil lah, fi'il tu jadi amil. Jadi al-qawma jadi dia punya ma'mul dia. Al-qawma jadi ma'mul. Kalimah yang kita bincangkan adalah al-qawma, maka dia jadi ma'mul. Jadi amilnya adalah fi'il tu. Okey, afwan. Syukran Ustaz. Okey, afwan, masya-Allah Haji ya. Jadi contoh kedua ibu ayah apa dia? An-nara allati kan? An-nara ke an-naru? An-nara ibu. Bari atas ke apa? An-nara tu bari atas apa? Surah apa ibu? Surah apa? An-nara, tak nampak tulisannya. An-nara, okey, bari atas ya. An-nara allati. Okey, surah apa tu? Surah apa Ibu Maimunah Haji Zainal? Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 24. Ayat 24. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, kita tengok kalimah An-nara allati. Ada Ibu Maslinah, masya-Allah ya. Contoh ni tadi Ibu Maslinah dapat ya pagi tadi, alhamdulillah. Ibu ayah an-nara allati, an-nara akan jadi mausuf, allati akan jadi sifat. Cuma kita tengok kebersamaannya di antara an-nara dengan allati. Pertama sekali dari segi ma'rifah dengan nakirah, an-nara adalah ma'rifah, allati juga ma'rifah. Cuma an-nara ma'rifah dengan apa ibu ayah? An-nara ma'rifah dengan apa? Ulang kaji balik tadi. Cuma ini ada rakaman. Kenapa an-nara kita sebut ma'rifah? Kerana ada alif lam. Betul Ibu Asimah ya. Kerana ada alif lam. Sedangkan allati dia ma'rifah, kenapa? Kenapa allati ini ma'rifah? Kerana ia adalah isim. Isim apa ibu ayah? Isim mausul. Jadi ibu ayah ingat ya, isim mausul adalah ma'rifah. Isim mausul adalah ma'rifah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi dari segi ma'rifah dengan nakirah sama-sama ma'rifah. Kemudian dari segi muzakkar mu'annas, an-nara muzakkar ke mu'annas? Kalimah an-nara, neraka. Mu'annas. Jadi ibu ayah kalimah an-nar, baik apa ni neraka jahanam ke, neraka apa-apa ke, neraka termasuk kalimah yang mu'annas walaupun tidak ada ta marbutah. Okey. Jadi didatangkan sifatnya, kalau datangkan sifatnya dengan isim mausul juga kena ikut sama-sama mu'annas lah.
Oleh kerana itu, an-nara muannas, allati pun sama-sama muannas. Okey? Jelas ya? Kemudian dari segi i'rab, an-nara i'rabnya nasab, Maka allati pun sama-sama nasab. Cumanya ibu ayah, allati ni kita nak kata nasab saja ke? Ada kita kejap, allati ni isim mu'rab ke isim mabni? Allati ni kalimah mu'rab ke mabni? Kalimah yang mabni. Kalimah mabni kita sebut nasab saja ke? Bila kita kalimah mabni kita sebut nasab saja ke ataupun ada sebutan lain sikit? Kita tak sebut nasab saja, kita sebut fi mahalli, bagus. Kita sebut fi mahalli nasab. Fi mahalli, pada tempat nasab. Fi mahalli nasab. Pada tempat nasab. Okey, pasal apa? Pasal dia mabni. Okey, pada perbahasan fi mahalli ni saya tahu ada yang baru belajar memang tak faham apa benda fi mahalli ni. Abaikan dulu. Siapa yang dah belajar lama sikit dia faham. Siapa yang baru belajar dan tak faham, jangan jadikan tak faham tu sebagai sebab untuk kata bahasa Arab ni susah. Semua yang tulis fi mahalli ni pernah dimulakan dengan tak tahu apa-apa. Dimulakan dengan tak tahu fi mahalli tu apa. Tapi setelah belajar istiqamah di mana-mana tempat dengan saya ataupun dengan siapa-siapa, dah faham dah fi mahalli tu apa. Okey. Saya nak tanya, siapa yang memang tak tahu apa maksud fi mahalli nasab, komen je tak tahu. Tak tahu ke tak faham ke? Siapa yang faham, komen faham. Perbahasan fi mahalli nasab ni. Siapa faham, komen faham. Siapa tak faham, komen je tak faham. Jangan malu. Tak ada apa pun yang kita nak malukan. Jangan kita segan. Okey, Pakcik Wahab dah mula faham. Okey. Siapa tak tahu, jangan malu ibu ayah ya. Jangan malu pasal saya nak tunjukkan bukan ini yang kita nak tekan. Tapi ini contoh. Siapa faham, alhamdulillah. Siapa tak faham, tak apa. Okey, tapi dengar dulu ya. InsyaAllah ya. Jadi ibu ayah ulang balik. Allati ni cuba tengok. Kita faham dulu. Tadi saya kata mu'rab ataupun mabni. Apa dia makna mabni? Mabni maksudnya boleh berubah tak kalimah ni? Allati boleh berubah ke kalimahnya? Mabni maksudnya tak boleh berubah. Mabni mimbanun ya. Mabni maksudnya tak boleh berubah. Maka allati tak boleh baca allatui, allatai. Mana boleh baca allatai, allatui? Tak ada. Baca allati saja. Ustaz, kebal tak boleh berubah betul Umi. Jadi an-nara allatai lah. An-nara allatai macam tu. Mana boleh berubah? Dia ni tak berubah. Dia tak berubah yang kita panggil mabni tu. Kerana dia tak berubah dan kita panggil mabni, walaupun sekarang i'rabnya nasab, kita tak panggil nasab. Kita panggil pada tempat nasab. Kenapa pada tempat? Kerana hakikatnya dia tak nasab. Kerana sebenarnya dia kita sebut pada keadaan saja. Pada tempat nasab. Macam itulah. Nak terang detail-detailkan tak faham pula nanti berat nanti kan. Cukup itu saja. Okey. Last dari segi mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. An-nara mufrad ke musanna ke jamak? An-nara mufrad. Oleh kerana an-nara mufrad, maka disifatkan pun dengan yang mufrad. Yang mufrad juga. Isim mausul yang mufrad. Okey, dan mufrad kita gunakan allati lah. Kita tak guna allazi. Kerana allazi untuk muzakkar. An-nara muannas. Kita kena guna isim mausul yang mufrad iaitu allati. Allati. Jelas tak semua sekarang insya-Allah? Contoh an-nara allati jelas tak semua? Jelas, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Satu lagi ibu ayah. Kita baca doa lepas ambil wuduk. Kan? Kita ambil wuduk, kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min sambung waj'alni min min apa? Last kali. Doa wuduk last kali. Waj'alni min tulis dalam Rumi boleh, dalam Arab boleh?
Bagus Pak Cik. Min ibadika salihin. Okey. Min ibadika. Okey. Ibadika as-salihin. Okey. Jadi, okey, boleh tengok min ibadika salihin. Ibu ayah, min ni huruf apa? Min adalah huruf jar. Ibu Asimah tulis Arab macam Allah. Ibu Naimah pun tulis Arab. Jadi ibu ayah, ibadika. Ibadika. Okey, kita bincang sebelum ni. Kalau kalimah ini mudhaf kepada mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih ini ma'rifah, maka mudhaf juga ma'rifah. Jadi soalan saya ibu ayah, soalan saya, tak jar tu kemudian pada waktu tanya jar kemudian tak sebut. Saya minta sekarang ni ma'rifah negara dulu pada ya. Step by step, kita step by step ikut yang saya ajar. Step by step kita bincang ma'rifah negara dulu, jar kemudian. Okey, tu huruf jar, min tu huruf jar betul. Min tu huruf jar. Tapi ibadika kita tak bincangkan i'rab dia. Okey. Jadi ibu ayah, sekarang ni ibadi mudhaf, kaf ni mudhaf ilaih. Ibu ayah, kaf ni jenis isim jenis apa ni? Kaf ni isim jenis apa? Ibu ayah? Isim apa ni? Kaf ni. Kamu. Isim apa tu? Okey, suara tak kuat ya. Ibu ayah semua, suara saya kuat tak? Ibu ayah semua? Suara saya kuat tak? Kuat ya? Jelas ya? Dhamir betul. Dhamir dia adalah isim dhamir. Suara saya kuat kan? Jadi Kak Farimah keluar masuk balik ya. Kalau tak kuat keluar masuk balik. Dhamir. Jadi ibu ayah, dhamir ma'rifah kan nakirah. Bila kita sebut dhamir, dhamir mesti apa? Dhamir mesti ma'rifah kan nakirah. Dhamir mesti ma'rifah. Dhamir mesti ma'rifah. Maka ibu ayah, kalimah ibadi mudhaf, kaf ni dhamir mudhaf ilaih. Yang mana mudhaf ilaih sekarang ni adalah isim ma'rifah iaitu dhamir. Maka ibadi automatik jadi ma'rifah kerana dia mudhaf kepada isim yang ma'rifah. Dhamir ni ma'rifah. Ibadi mudhaf kepada kaf. Kaf ini adalah dhamir. Dhamir adalah ma'rifah. Automatik ibadi juga ma'rifah. Jelas sekarang? Jadi ibadika adalah ma'rifah, bukan nakirah. As-salihin ma'rifah ke nakirah? As-salihin adalah ma'rifah. Ma'rifah dengan apa ibu ayah semua? Ma'rifah dengan apa? As-salihin. Ma'rifah dengan alif lam. As-salihin ma'rifah dengan alif lam. Jadi kebersamaan pertama di antara ma'rifah nakirah sama-sama ma'rifah. Kedua, antara muzakkar dengan muannas. Okey, antara muzakkar dengan muannas. Ibu ayah, ibadi jamak kepada abdun. Ibadi jamak kepada abdun. Okey, abdun. Jadi ibu ayah, kita dah cakap Fatimah alhamdulillah. Jadi ibadi dia jamak taksir, tapi dia jamak taksir untuk orang untuk berakal ke tak berakal. Untuk benda berakal ke untuk benda tak berakal. Dia jamak taksir, tapi jamak taksir untuk berakal ke ghair akil, tidak berakal. Untuk kenapa tak berakal Ibu Maimunah? Ibadi kan hamba-hamba. Berakal maksudnya dia berakal lah ni. Jadi bila jamak taksir, tak apa Ibu. Ibu nak cepat tadi ikut. Bila jamak taksir untuk berakal, maka kalau dia muzakkar, dia kekal muzakkar. Boleh? Dia kekal muzakkar. Kalau dia benda tak berakal, biasanya muannas. Tapi oleh kerana ibadi jamak kepada abdun, abdun tu hamba, hamba tu manusia, manusia tu berakal, maka ibadi dikira benda berakal. Okey? Maka dia jamak untuk jamak taksir, tapi dia dikira muzakkar. As-salihin muzakkar ke muannas, automatik kita tahu as-salihin adalah kalimah
jamak muzakkar salim. Nama pun jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Maka dari segi muzakkar dengan muannas, kedua-duanya muzakkar. Ibadi pun muzakkar, as-salihin pun muzakkar. Dua-dua adalah muzakkar. Cuma ibadi jamak taksir, as-salihin jamak muzakkar salim. Okey. Ketiga dari segi i'rab. Dari segi i'rab. Ibadi. Ibadika, kita tengok ibadi sajalah. Ibadi ni apakah i'rabnya? Rafa' ke nasab ke jar, ibu ayah? Ibadi rafa' ke nasab ke jar? I'rabnya jar kerana berada selepas huruf jar. Ibadi jar ataupun kita sebut ibadi, kalimahnya kalimah yang majrur. I'rabnya jar tapi kalimah ni dipanggil kalimah yang majrur. Kenapa dia majrur? Kerana berada selepas huruf jar, min. Okey, min. Okey. Jadi ibadi jamak taksir. Jamak taksir apakah alamat jarnya? Ibadi jamak taksir, alamat jarnya adalah apa ibu ayah? Alamat jar pada ibadi. Apakah alamat dia? Ibadi jar dengan ya. Umi, betul ke dengan ya? Ibadi dengan ya ke? Ibadi, fokus Umi. Ibadi dengan ya ke semua? Ibadi dengan kasrah zahirah. Dengan kasrah saja tak nak. Kasrah saja tak nak. Kasrah zahirah. Sempurna. Kasrah zahirah. Kasrah zahirah. Nampak ya? Kasrah zahirah. Kita biasakan yang sempurna ya, insya-Allah ibu ayah. Biasakan sempurna supaya kita ambil yang paling betul, paling tepat. As-salihin sekarang ni ibu ayah, i'rabnya rafa' ke nasab ke jar, dia jadi sifat pada ibadi. Maka as-salihin mesti apa i'rabnya? As-salihin mesti apa? Mesti jar juga. As-salihin juga mesti jar. Apakah alamat jarnya? As-salihin jamak muzakkar salim, maka alamat jarnya adalah ya, betul. Alamat jarnya barulah ya macam tu. Barulah ya. Alhamdulillah, masya-Allah, bagus semua. Jadi di antara rafa' nasab jar, kedua-duanya adalah jar. Cumanya ibadi jamak taksir, dia jar dengan kasrah zahirah. As-salihin jamak muzakkar salim, jarnya dengan ya. Yang last sekali, akhir sekali untuk malam ni, di antara mufrad musanna jamak, maka ibadi automatik kita dah bincang tadi, dia adalah jamak taksir, dia jamak. As-salihin jamak muzakkar salim, sama-sama jamak. Azizah tanya, ia berbeza dengan baitu Zaidin kabirun semalam ya Ustaz? Macam mana Azizah? Ustaz tak faham soalan Azizah. Boleh Azizah gunakan suara tak? Ustaz nak dengar suara. Apa yang Azizah masukkan? Okey Ustaz, kan contoh sebelum ni Ustaz bagi baitu Zaidin kabirun. Kan perkataan baitu tu nakirah. Lepas tu sifat dia pun nakirah. Tapi yang ibadika tu dia jadi makrifah. Macam mana Ustaz? Azizah salah faham ni. Semalam Ustaz bagi sekejap ya. Ni Ustaz hafal balik ni. Ya. Yang Ustaz kata semalam, baitu Zaidin kabirun, ini tidak ada unsur maksud sifat Azizah. Baitu Zaidin mudhaf kabirun, baitu Zaidin mubtada, kabirun khabar. Kabirun tak jadi sifat pada baitu Zaidin. Hanya jadi sifat macam ni, baitu Zaidin al-kabiru baru jadi sifat dia. Jelas tak Azizah? Kalau kata baitu Zaidin kabirun, tak ada maksud sifat sini. Di sini mubtada khabar. Azizah salah faham ni semalam ni. Azizah dah faham dah sekarang? Baru teringat. Okey dah. Masya Allah, bagus ya. Baguslah. Tak faham tanya. Bagus. Tak faham tanya. Takutkan salah faham nanti. Habis pegang salah faham tu nanti. Nanti bahaya. Pegang salah faham tu bahaya. Okey, ibu ayah semua, inilah contoh, 3 contoh untuk malam ni. Membantu tak semua? Membantu tak lepas ni? Lepas baca doa ambil semayang tu, teringat pula min ibadikas solihin. Terbayang pula dia punya maksud sifat tu. Masya Allah, tabarakallah. Harap-harap membantu semua. Minta maaf segala kekurangan. Mata saya dah tak dapat dan ni daripada pagi tadi. Okey. InsyaAllah doakan saya. Allah mudahkan. Besok insyaAllah ada
Besok saya masih lagi kat hotel ni. Kita sambung kursus pada pukul 9.30 pagi. Dan 8.30 pagi pun ada kelas tambahan insyaAllah ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا